Boleh mula ya. Abang Ibrahim mana? Tak nampak. Mana dah kurus sikit. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua rakan-rakan media yang saya kasihi, yang saya hormati, yang banyak menolong kita tu. Ni nak ini kan, nak acknowledge sekali lagi peranan rakan-rakan media ni membantu kita tu menangani masalah yang besar. Dan ini kita dalam proses menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Dia berjalan bertambah. Saya ingatkan dia bertambah kurang, ni tidak, bertambah besar. Jadi terima kasihlah kerana agaknya tidak ada pilihan lain daripada kita nak minta tolong orang lain daripada rakan media lah. Pasal nampak gayanya gerakan yang boleh membuat sesuatu adalah pihak media yang mana akan menghantar signal yang jelas kepada para pentadbir ke, para pegawai ke, atau ahli-ahli politik sendiri ya. Jadi kena teruslah membantu kita mengubah nasib rakyat. Itulah setakat ini pun banyak sangat. Sampai sebenarnya masalah Along pun banyak bantuan rakan media yang buat orang jadi surrender lah. Along pun surrender juga, pasal dia pun tak nak masuk paper. Okey. Jadi ini kita panggil PC kita kali ini adalah untuk memaklumkan kita punya progress. Apa yang kita telah buat dalam masa 2 bulan. Lepas tu sampai sekarang ni 2 bulan dulu kita mulakan isu berkaitan dengan krisis makanan kita ya. Jadi sebagaimana yang kita lihat, kita tidak mahu kita ni tergolong dalam golongan lapar bila ada sesuatu terjadi, tapi kita lebih nasib baik sebab rasa rakyat boleh buat sesuatu. Dan hari ini kita memanggil semua kawan-kawan kita ya di luar sana untuk bersama-sama, bukan PPIM dan bukan apa-apa jua ya, tapi maknanya untuk kita bersama. Hari ini yang antara yang paling saya hargai adalah adanya ini macam kira guru saya lah ni, orang hebat, guru ikon saya lah ni, Datuk Zainal Datin, yang biasa kita berjumpa untuk mendapatkan arah tuju. Pasal ini Yayasan Basmi Kemiskinan ni salah satu yayasan yang saya rasa luar biasa, telah ribu asnaf ke, mereka yang dibantu telah keluar dan macam-macam lah. Jadi hari ini ni kita masih rela, dia dah banyak tolong, kita minta dia tolong lagi pasal dia ada upaya nak menolong. Kalau kita minta kat orang lain kan mungkin tidak ada upaya bantuan. Jadi alhamdulillah sumbernya satu sumber inspirasi, tapi yang penting juga adalah ada sesuatu yang mereka ada yang kita cadang buat sesuatu untuk rakyat. Untuk rakyat ya. Jadi contohnya kita cuba nak mengusahakan ada tanah. Datuk mempunyai tanah, ialah alhamdulillah banyak juga tanah merata-rata tempat, tapi antara satunya adalah bekas PLKN dulu di Geokosmo yang dekat sini aja, yang di Serendah, Kuala Kubu, untuk dibuatkan sesuatu untuk menampung keperluan rakyat, membantu rakyat dalam keadaan terkini ni. Pasal contohnya nak tanam kat mana? Contohnya nak berhijrah atau nak buat sesuatu, nak buat kat mana, ni tempatnya ada. Dan Datuk alhamdulillah tanahnya banyak. Dekat tak jauh daripada situ pun ada 1,600 ekar yang boleh kita cadangkan untuk buat sesuatu lah. Kalau tidak tak buat sesuatu. Kadang-kadang nak tanam tempat-tempat lain pun tak kena. Tadi ada dia orang nak bawa korban lembu ni, simpan dekat Selayang, dah kena tahan. Dia rampas lembu pula dah. Pasal letak dekat tanah tu, dia kata tempat dia tak sesuai. Tanah dia sendiri disimpan lembu. Jadi kita ni pun banyak, kekangan rakyat banyak. Jadi antara mesej yang kita nak share hari ini adalah bantu rakyat, mudahkan kerja rakyat lah. Rakyat dalam susah, saya rasa kita boleh longgarkan undang-undang yang tidak menyalahi lah. Kalau setakat nak denda lah. Tapi dah ini dah rampas ada lembu sekor ke, benda yang macam tu lah.
Jadi saya harap mesej ini kepada semua supaya kita dapat bergerak. Pasal kita takkan nak mati kalau orang tak makan, kita rasanya kita nak buat sesuatu, ya. Jadi itu satu. Sebelah saya ni saudara Azlan, dia kira lawyer yang di peringkat antarabangsa je lah, buat di Hong Kong, di mana-mana. Tapi hari ni dia jadi penternak pula dah, sebab tu dia tak pakai kod hari ni. Dia menternak ayam. Dan insya-Allah harga ayam ni boleh luar biasa. Tuan-tuan kalau dengar pun terkejut. Maknanya saya dah beri Datuk semalam, maknanya harga ayam pun boleh diajar. Kita biarlah dia cerita sikit untuk introduce ya apa benda. Dan dalam kita menangani masalah hari ini, kita pun menghadapi juga kekhawatiran makanan tidak ada, tak ada sampai makanan. Jadi alhamdulillah juga di sebelah kanan saya ni saudara Zaki ni, dia telah buat macam kilang mi, tapi bukan yang tak ada wax, yang sihat, yang ada sayur, yang kalau boleh anak kita boleh makan kalau dalam keadaan terdesak yang mendatang ini, ya. Jadi boleh tengoklah, boleh rasa hari ini dia makanan dia sponsor, ini kira macam menjilat jari juga ni, kejap lagi kalau kita rasa. Jadi kejap lagi kita rasa dan kita boleh, yalah untuk public nak order ke boleh sangat, ya. Jadi itu kita. Jadi balik cerita kita hari tu yang kita nak galakkan rakyat buat sesuatu. Sebenarnya tu kita pun baru ni kan saya dah pergi Datuk, kita pun dah jumpa Angkasa, Datuk Fatah, mengenai usaha kita macam mana nak menangani kos harga ayam ni juga. Dan insya-Allah ada pakar-pakarnya yang datang yang memberi bantuan, maklumat dan ekspertis. Dan kita harap sebenarnya selepas ini kita harap kita dapat tubuhkan jawatan kuasa rakyat sebenarnya untuk memberi input dan memberi ekspertis ataupun memberi cadangan. Jadi kalau ada tanah tu 10 hektar tak pakai, nak buat, jadi kita nak koordinatkan fakta-fakta ini supaya ada yang nak berusahakan, buatlah. Kita tak nak tanah kosong, ya. Dan kita pun jumpa TNB juga. Maknanya insya-Allah kita boleh tanam ikut ialah apa yang kita nak tanam, serai, halia, cili membeli daripada Indonesia. Bukan kita baik je dengan Indonesia, saya menantu mau Indonesia, tapi maknanya kita kena hidupkan rakyat kita untuk buat sesuatu. Macam Wanti kalau dia nak tanam pun boleh. Dia maknanya selain daripada buat laporan ini, dia boleh pergi tanam, kawan-kawan dia semua boleh buat sesuatu untuk kita bergerak ke depan, ya. Kita juga telah berjumpa MAIS, JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor pun, kita ada mencerita pasal ni. Pasal kita nak selepas ini, contohnya tanah-tanah wakaf yang kosong. Ada tanah wakaf di Taman Tun, cuba bayangkan 35 tahun kosong saja. Kosong ni orang nak sewa pun tak berapa nak bagi tempat cukup. Jadi kita tak mau. Satu, pahala orang tu rasanya tak dapat lah kot. Rugilah bagi wakaf. Semangat tu ada, tapi maknanya kalau buat ada hasil, tanah 2 ekar kosong ni besar. Kalau saya rasa kalau tanam buah tim pun boleh tanam macam-macam buah-buah lah, rock melon ke. Tapi tidak boleh tanam ayam, bela ayam dekat Taman Tun, tempat tidak sesuai. Tapi maknanya kita nak maklumat ini, kita koordinatkan, kita pergi buat kerja kata orang sana ke sini tu kita boleh buat. Pasal kita tidak ada protokol, kita orang bawahan, kita boleh larilah ke mana-mana nak jumpa. Kita pun dah jumpa Exco Tanah Terengganu pun ada jumpa, cukup hebat Dr. Azman, saya orang yang cukup hebat yang kita nak ke depan. Orang yang hebat-hebat ni kita panggil, orang yang tak hebat election kali ni kita pun tak nak sokong tu. Tolak. Kita tolak aje. Yang buat kerja tu kita nak sokong, ya. Kita jumpa timbalan Menteri Pertanian pun, orang yang luar biasa, saya rasa cukup bagus yang boleh menangani masalah-masalah. Jadi kita ada kerjaan buat, kita minta tolong, tapi kita pun buat juga. Maknanya kita tiba masa kita sendiri semua ni boleh buat, apa salahnya? Alah tepi tu kita penuh halia tu kita nak. Jadi tak payah beli halia. Jadi kita harap juga Baitul Mal akan membantu. Dan semalam juga kita pergi ke Mardi untuk minta bantuan tanaman jenis apa benda, dan diorang amat menyokong. InsyaAllah minggu depan kita sign MOU dengan dia tu. Nak mula dekat sekolah-sekolah. Mana tanam dekat sekolah-sekolah, apa dosanya pun. Budak-budak pun tengok, dah ada tanam. Dan ada yang kita buat tu cukup berjaya. Sayur tak sempat besar, dia orang dah book pasal tak ada racun. Jadi orang tak. Jadi kita boleh giatkan kita punya
usaha kita di tempat yang mudah lah. Surau, masa discuss dengan Jaiz itu pun kita cerita pasal surau. Dia di surau ada masjid 500 buah contohnya. 500 buah ni sebenarnya kalau tanam 10 pokok rambutan, dah banyak mana. Satu buah durian ke, biarlah kalau orang nak makan ke apa, maknanya ada hasil pada kita tunggu puluh-puluh tahun. Kita nak jadi macam di Kelantan pun ni, bila orang tu lari banjir naik bukit, atas bukit pun air naik lagi, dia naik atas pokok, akhirnya tak ada makan kulit pokok. Tapi kalau ada pokok rambutan ke, bempelam ke, boleh lah juga. Jadi kita nak ubah rakyat kita hari ini seharusnya kita nak berdiri di kaki sendiri, berdiri secara independen untuk bawa perubahan ini. Dan sebenarnya kalau rakyat berubah, kerajaan pun dia akan berubah juga, pasal kerajaan pun datang daripada rakyat juga sebenarnya. So tak apa, kita buat sesuatu ya. Jadi kita minta semualah, Jabatan Agama ke, JAKIM ke, JAWI ke, sama-sama sokong buat sesuatu. Benih kita cuba dapatkan, Madi pun ada benih yang boleh bagi. Malam kita buat lawatan semua ya. Jadi dengan angkasa yang dengan Datuk Fatah itu pun dah duduk balik, kita akan agih-agihkan kaedah dan cara kita ni sebagai, kalau kata penyebuk tu, tapi okey lah juga rasanya nak buat sesuatu daripada benda tak bergerak, pasal kalau tidak protokolnya banyak kan. Jadi pasal kita ni macam bengong sikit, jadi orang tak adalah marah sangat. Kalau tidak, dia ada protokol, dia tak boleh facilitator lah. Okey. Jadi kita harap ya, terutama saya juga mengharapkan seruan ini kepada Jabatan Agama Islam Pahang yang cukup hebat, yang kita harap dia pun ada janji nak bagi 100 ekar untuk tol, untuk buat sesuatu tu. Jadi kita pakat, semua kita pakat. Kita ni facilitator ya. Jadi kita harap kita dapat buat sesuatu. Tapi untuk hari ini sebenarnya kita nak mengumumkan kita akan menandatangani MOU. Sebenarnya hari ini lebih MOU lah. Dengan, memang kita dah buat kerja dah lama dengan urusan dengan Yayasan Basmi Kemiskinan ni dah lama. Cuma hari ini lebih kepada menandatangani MOU secara formal saja, yang untuk, ialah kalau tidak kita buat juga untuk baikkan kita semua rakyat. Jadi hari ini kalau rakyat yang risau tak ada tanah, kalau nak usaha tanah boleh. In fact hari ini antara tanah boleh main TV ni, sekejap tengok yang tanah ini untuk yang kita dah ambil dekat PLKN ni. Ini PLKN itu. Ini ada tanah irigasi. Okey,
Jadi kita harap tempatnya boleh jadi, mungkin kita punya camping site, mungkin kita nak pergi bawa anak-anak kita keluar. Ni tak jauh dalam berapa kilo tu? Dalam 45 minit. Dalam 45 minit daripada KL. Kadang-kadang orang KL ni kambing pun tak kenal kan. Jadi kita boleh buat, jadi kita cadang juga mungkin tempat yang boleh dijadikan pusat aktiviti untuk sesiapa saja. Kalau Abang Rahim nak menyambut menantu pun boleh. Kat sini pun boleh. Ya. Kalau Abang Rahim nak jadi pengantin pun boleh. Kena tak ada tak apa. Jadi kita harap kita dapat buat sesuatu untuk mengisi aktiviti kita. Jangan kita takut. Kalau tidak, kita jadi anxiety. Takut ni pun dahsyat tu. Pasal ramai juga yang di bawah tu bunuh diri ni tu. Mana kalau ada tempat. Pasal tempat ni dah ada. Dah siap. Maknanya boleh kita kira lah, saya rasa dalam masa terdekat ni boleh ada shelter kita. Kalau siapa yang nak buat kerja, nak buat sesuatu, nak bertanam, nak buat sesuatu, kita boleh datang bincang. Okay, apa nak buat untuk kita. Yang tadi tu fertigasi cili dah buat dah tu, tapi Datuk dah buat. Jadi kita nak, siapa yang nak buat apa-apa esok kita pakat, kita mengamai ya. Dan sebenarnya tanah bukan di sini aja, tanah cukup banyak. Tapi kita nak susun sebaik mungkin. Pasal kalau kita tak susun dia jadi huru-hara. Tapi kita expert pun ada. Jadi itu pasal MOU kita hari ini. Tapi saya nak ambil kesempatan ni juga nak cerita pasal ayam. Pasal saudara lawyer ni, daripada lawyer jadi penternak ayam ni pun satu benda yang macam pelik lah juga kan. Tapi tak apa. Kita mungkin nak cerita sikit tuan, nak cerita macam mana apa benda hasil. Tak yang sikit asas. Okay, basically my farm ni is actually we started out with organic farm lah. Kita fikirkan yang ayam yang sedia ada ni, ayam daging ni pada kami mungkin walaupun sekarang harganya pun dah kompetitif, tapi kualitinya pada saya lah, it's not organic lah. So for the money we pay kan, we have a chicken like that. But I'm talking about I punya philosophy lah, kenapa we enter into the market is because of that lah. Okay, pertama is to menampung lah kekurangan ayam negara, which is very obvious, as everybody knows. Kedua is basically to provide good food to people, right? And ayam ni bukan satu perkara yang susah sangat untuk dibuat. Benda ni pun tak pun mudah sangat lah, tapi boleh dibuat. Anybody can do it. So the idea basically that my company bila kita masuk into this business, this sector is for that. Untuk provide good food to the people and also untuk menampung keperluan ayam negara. So kat situ yang I nak bekerjasama dengan PTIM ni is for me to get the promotion and probably get more participants, right? Sebab kita akan buat satellite farms nanti for people yang mana, because kami ada formula to do it, whereby we encourage people to participate. We are building currently a hub dekat Simpang Pelangai di Negeri Sembilan. Itu will be our hub lah. That will be the modular. Tapi ya masih dalam perancangan. Saya punya hub tu masih pun dalam tahap pembinaan. Although the chickens ada lah. So saya datang ni semalam sebenarnya di Pengatauki lah. Sama lah. So today tiba-tiba saya dah attend PC. Lagi dekat. Cepat, very fast. Kan? Jadi kat situ je lah for now. Tapi maknanya jaminan dia kepada kita, ayam tu akan jadi murah dan sihat. Yes. Ni ayam ni penuh dengan lemak je buat benda. Yes. Ya. So there are two types of chicken lah as you know kan. Broiler chicken which is meat chicken yang 26 hari dia dah mature untuk disembelih dan makan. Dan also the organic chicken which take 3 months. And it take 3 months for it to grow and for us to serve to the people lah. For people to eat. Tu je beza dia. So saya stop kat situ je. Okay. Tapi insyaAllah harga pun will be very fair. Murah, memang murah ya. Jadi kita harap berita yang akan dikeluarkan ini akan membawa expert, pemilik tanah, pemilik skill. Yang orang nak buat makanan ayam pun ada. Sebenarnya boleh je buat makanan ayam kat sini. Sambil kita bincang madi pun boleh. Tapi kita nak makan ayam, cuba bayangkan kita tak makan import, ayam makan import. Macam mana pengaruh kartel ni? Dahsyat tak dahsyat? Oh, dia kata mahal lah apa benda. Habis macam mana tak mahal kalau makanan pun import? Kalau bagi lamb chop ke ayam, jenuh ayam tu, tentu harga dia mahal. Jadi ini yang kita perlu buat sesuatu lah. Maknanya kita mencerita atau melihat realiti.
Dan benda ini bukan senang, tapi insya-Allah kita akan buat. Dia bukan mudah ya, pasal cabaran pun banyak, cabaran kartel pun banyak. Saya ada kawan-kawan yang kita sampai bila dia berlawan dengan ni kartel ni, makanan ayam tak ada. Dia tak bekal dah. Jadi tak boleh. Jadi ini merupakan satu benda yang cukup dahsyat lah. Dan saya harap kerajaan percepatkanlah urusan nak menubuhkan lembaga unggas katakan. Ini semua ada lembaga, ayam tak payah. Ayam kena rujuk kat kartel. Masuk akal tak masuk akal. Jadi benda-benda seperti ini kita harap dapat mobilize rakyat. Tapi insya-Allah kalau rakyat bersama kita tidak ada masalah. Dan saya yakin ini adalah untuk melindungi diri kita sendiri. Kita tak nak anak kita tak makan, keluarga tak makan ke? Ya. Jadi dalam konteks yang sama juga kita nak panggil semua. Siapa yang berminat mari. Siapa yang ada tanah, siapa yang ada whatever datang sekali. Nah ya, the resources ya. Jadi kita akan buatlah pendaftaran whatever. Ini yang nak itu sikit pasal Zaki ni, dia pun ambil tanggungjawab juga. Macam mana orang nak makan kalau sementara tak ada ke, jadi dia dah keluarkan ni. Yang macam saya cakap sekejap lagi, memang insya-Allah luar biasa rasanya dan sihat. Jadi kita nak tu sihat. Kadang-kadang makan memang ada nak beli, tak ada masalah, tapi yang ni yang sihat, yang tak ada wax, tak ada apa benda. Jadi insya-Allah kita nak cakap apa? InsyaAllah inspirasi kepada macam ni sebenarnya kami sendiri pun ibu bapa. Kita tengok pada zaman sekarang kanak-kanak pun dah mula makan makanan yang segera. And then mereka ada kekurangan nutrisi, terutamanya nutrisi sayuran. Dan lebih-lebih lagi dalam keadaan waktu bencana, makanan yang bersifat segera yang tak menyehatkan untuk kanak-kanak pun banyak diberi begitu sahaja. Dan kami pun terpanggil apakah produk makanan yang sesuai untuk kanak-kanak, terutamanya untuk ibu bapa yang sendiri tak ada masa nak masak tengah malam kan. Jadi that's why kita menghasilkan produk Mashimi ni yang berkonsepkan mi tarik, yang kanak-kanak jenis tak makan nasi pun boleh makan benda ni, dan yang jenis tak suka makan sayur pun actually sayur ada dalam mi tu. Jadi dia dapat nutrisi sayur tanpa dia sedar actually sayur ada dalam makanan dia. Dan kita ada kari, sup dan juga tom yum untuk dewasa lah. Tapi kadang-kadang dia memang suka sup. Yang 7 tahun ke atas dia suka kari. Okey, sebagai ni yang terbaik last lah. Biar dia cerita Datuk kita. Pasal dia dah bergerak. Kalau kita setengah-setengahnya baru nak mula. Ini dah di lapangan saya. 20 tahun ada waktu. Lebih kot. 32 tahun dan yalah dah berjaya. Ya, dan kita tengok hasil luar biasa. Datuk, saya serah Datuk lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey dan pertama sekali kita bagi kembali kepada Persatuan Pengguna Islam yang memamerkan satu arahan agama dalam kitab Matla'il Badrain yang ditulis oleh Syekh Daud Fatani ya. Dalam babul muamalah dia menyebutkan ihya'ul maut, tajuk dia ihya'ul maut. Dalam bahasa Melayunya membangunkan yang mati, tetapi maksud sebenarnya menghidupkan tanah-tanah yang terdiam. Dia itu menghidupkan tanah-tanah terdiam. Jadi dah ditulis oleh Syekh Daud Fatani ratus tahun yang lampau. Tapi pelaksanaannya nampaknya lebih banyak kepada retorik untuk mendapatkan sokongan-sokongan dia. Jadi untuk kali ini saya melihat Tok Ki sendiri telah membuat inisiatif menyambut ya. Mula-mula kita menaburkan hasrat, kemudian nampak kerajaan sambut. Perdana Menteri sendiri nampaknya ambil berat ya, mencadangkan supaya hal ini diselesaikan. Maka kalau seorang Perdana Menteri bercakap, dia hanya cakap, hanya dasar. Tapi bila nak melaksana, maka kita perlu ada yang macam kita ni, badan-badan yang macam ni. Jadi saya melihat bila Tok Ki bercakap seorang, nanti tak elok jadi nanti dia bercakap seorang kan. Maka kita kena ramai-ramai sambut apa yang Datuk Ki nak ni. Terutama sekali membudayakan semula masyarakat Islam ni, masyarakat Melayu ni, kepada bahawa menyediakan makanan, menyediakan protein dan sebagainya ini satu jihad.
satu kehendak agama kepada kita, satu jihad. Bila disebut jihad, maka kalau matilah kita, jatuhlah kita dalam masa kerja nak menyiapkan makanan ni, kita mati syahid. Tapi bila kita sebut syahid, kita selalu sebut perang saja. Tapi sebenarnya bila sebut jihad, maka apa saja perkara yang kita buat lillahi ta'ala, membekalkan makanan dan sebagainya biar anak-anak cerdik kan. Anak kita nak cerdik kan. Tapi bekalan makannya kita bergantung juga dengan dengan Denmark punya susu dan sebagainya. Tapi kita sendiri dekat sini banyak perkara yang boleh kita buat. Jadi YBK ni ada satu dulunya PLKN kita. Sekarang PLKN dah tutup semua sekali. Maka PLKN kita ni 35 ekar tanahnya. Dan kita bila Tok Ki sebut macam itu, kita bukan saja kena tanahnya ada, kita juga kena ada tempat di mana mereka ni nak dilatih sebelum masuk ke gelanggang tanah ni. Ayam mesti ada orang latih dia dulu, seminggu, 2 minggu, ataupun dia satu pusingan sampai nuai, baru lepas itu baru boleh bagi dia tugas. Maka saya agak yang kita panggil sekarang global YBK Global Camp, nama baru dia, ya, boleh kita manfaatkan. Kita ada 4 kolam ikan untuk ternakan ikan. Kita ada tanah lagi dalam 7 hektar 8 hektar yang boleh dipulot-pulotkan untuk nanam apa jugalah, terung apa dan sebagainya, untuk latihan dan sebagainya. Dan kita ada dewan, kita ada asrama boleh muat 500 orang. Hari ini sekarang ni cikgu-cikgu daripada Petaling Jaya 140 orang sedang berkursus di sana untuk mendapat persijilan dia orang. Jadi itu contohnya dah mula buat. Jadi YBK ada itu. Kemudian YBK ada tanah 1,600 ekar max development. Dan tanah ini agaknya 1,600 ekar. Kita akan bermula daripada ekar yang pertama, nak membangun, nak buat rumah dan sebagainya. Ekar yang kedua, ataupun kuat sangat 100 ekar. Tapi ada 1,500 hektar lagi tu tak tahu. Mungkin 10 tahun lagi nak pakai. Jadi kita rasa kalau ada kan orang-orang yang bertenaga keuangan dan sebagainya, mari bersama-sama dengan YBK bangunkan kawasan-kawasan yang 10 tahun lagi nak bangun tu, kita boleh bangunkan dengan jagung ke pisang ke apa saja yang cepat, yang boleh tahun. Dan bila kita nak pakai rasanya 10 tahun lagi. Jadi artinya maksudnya tu kita ada tempat. Ini yang sebenarnya nak kita buat sekali. Jadi untuk maksud itu membudayakan inilah satu sangat. Semalam saya tengok Perdana Menteri dah panggil menteri-menteri besar semua. Menteri besar dah setuju mana-mana tanah yang terbiar boleh dikelolakan. Kalau macam itu nampaknya Tok Ki dah mula jadi ketua. Kita berharap semua orang bersetuju supaya Tok Ki akan koordinatkan semua hal-hal macam ni. Koordinatkan semua. Tanah TNB, saya ingat tak berapa ratus ekar yang boleh kita tanam macam-macam. Jadi budaya ini dah termula. Mari kita mulakan media bantu kita untuk sergah mereka-mereka yang tidur sampai pukul 12 tengah hari tak bangkit lagi ni. Dah jadi musang semua sekali dah. Malam jaga, siang tidur kan. Ini budaya tak elok. Mari kita sergah mereka ni untuk datang semula kepada gerakan baru yang kita sebut Malaysia ni, supaya kita dapat maju. Dan kerajaan kita berharap kali ini bantu sungguh-sungguh. Jadi pemudah cara. Peruntukan cukup banyak, tapi bagi dekat orang-orang tertentu hala hasil tak menjadi. Bila tolong bagi tahu kat kita koordinat elok macam ayam macam ni Hong Kong berkendakkan ayam dia. Jadi saya ucap terima kasih kepada Tok Ki. Saya akan jadi makmum yang baik kepada mereka untuk melaksanakan tugas ini. InsyaAllah saya ada orang, kita ada kumpulan-kumpulan pakar yang boleh membantu, insyaAllah. Sebenarnya tu semalam masa meeting dengan Timbalan Menteri, dia kata dia orang pun dah pekerjaan dah lulus. Dia akan beli balik apa-apa yang dia tanam, dia akan beli. Dia dah ada peruntukan 800 juta. Jadi tak apalah, kita buat je kerja kita. Jadi dia nak tunggu kerana dia lambat, jadi kita buat je lah. Tak ada masalah, kita buat. Dan kita ada ni
Datuk Fakul Nizam ni pun orang kuat kita yang duk bahagian laut. Jadi banyak juga kerja-kerja ni yang kita harap akan dibantulah. Pasal laut banyak tanah. Jadi kita harap kita bersama menggerakkan benda ini yang boleh digerakkan. Maknanya ini bukan sampai nak pergi berperang tu. Tanam elok-elok ya, buat yang terbaik untuk mendidik anak-anak kita ya. Jadi saya rasa kelemahan kita hari ini sebenarnya kita kadang-kadang suka salahkan pemimpin. Boleh juga tak salahkan sekali-sekala, tapi saya nak share sikit ya. Sebenarnya kalau nak ikut betul-betul salahnya adalah keluarga kita. Keluarga kita lemah. Jadi dia tidak mendidik anak-anak dia supaya kuat. Sehingga kan makan nasi kadang-kadang kita tengok di mana-mana lah, ambil banyak makan tak habis buang. Sebenarnya ni pasal saya ni pakai rujuk agama saya. Datuk ni dia mencerahkan saya dalam banyak isu. Jadi saya nak share ya. Pasal saya duduk dengan ni baru ni, Datuk Dr. Madeline, orang Sabah tu, orang Iban tu. Sabah ke Sarawak. Jadi dia bercerita, rupanya di Jepun, dia duduk dengan keluarga Jepun. Dia orang ni makanan sebiji nasi pun tak buang. Dahsyat tu. Kalah kita. Tapi kita, saya ingat zaman dulu ada disebut-sebut, tapi tidak dilaksanakan. Nasi menangis. Jadi sebenarnya cuba bayangkan kita didik anak-anak kita bazir makanan, tak cermat, tak disiplin. 20 atau 30 tahun dulu. Dan sekarang ni kita dapat pemimpin yang macam tu. Bukan pemimpin datang daripada bulan dan bintang, daripada keluarga-keluarga kita. Jadi kalau anak-anak kita tidak dididik dengan baik, kita akan dapat kelemahan pemimpin-pemimpin yang kita kata kita tak nak sokong ni lah. Kalau ini tak betul, kita tak ada sokong kali ni. Siapa pun, kita akan pilih calon-calon yang dapat membantu kita. Dan ini ramai, ni rakyat digerakkan ramai. Kita insya-Allah movement ni berjuta-juta. Ya, kita dah ada rekod dia, kita akan ke depan untuk membela nasib kita. Jadi kita nak negara kita ubahlah, tak nak jadi nombor satu korup. Sekarang ni jadi nombor satu korup. Ikut Transparency International jadi macam tu. Cuba bayangkan nak jadi apa kita. Jadi kita nak ubah, kita nak tarik balik orang-orang lama yang bekerja bersungguh-sungguh ini untuk bersama kita beri harapan pada negara kita yang cukup luar biasa teruk sekarang ini. Kita harap kepimpinan yang ada ini dapat buat sesuatu untuk memudah carakan rakyat itu ya. Jangan ada lagi macam contoh nak minta tanah, nak minta duit, tak ada. Kita nak ubah lah. Jadi kita tengok pembaziran kita yang sedikit itu telah mendidik kita menjadi negara yang membazir. Kadang-kadang tak kisah. Pasal dia jadi menteri pun, dia didikkan, dia sama dekat keluarga dia dulu yang membazir, tak kisah tu. Jadi kita kena ubah. Jadi saya harap ini media, maknanya ini peranan media cukup berat sebenarnya untuk mengubah. Pasal kita tak mampu nak buat, kita boleh cakap kalau media tak cover, tak ada apa juga. Jadi kita nak bersama ya, kita sebenarnya banyak sangat benda-benda aduan yang kita terima yang tidak patut. Orang jual tanah, dah beri tanah, payment tak dapat 10 tahun, tak ada duit, tak ada apa, ni diraup macam mana 12 tahun tak ada langsung bayaran. Cuba bayang setengah-setengah. Jadi terlalu banyak masalah. Jadi kita hari ini ni, kita anggaplah kita ni telah bersama menyarung baju untuk berjihad untuk membela agama, bangsa dan negara kita yang berdasarkan kebenaran. Kita nak benar lah. Kita tak kisah siapa pun, orang Melayu ke orang tak Melayu ke orang Islam ke apa benda. Jadi tapi benar mesti benar, asas mesti benar, integriti mesti ada. Jadi itulah yang kita harap kita dapat buat sesuatu. Saya harap PC ini bukan setakat nak cerita, kita nak tanggungjawab media ni untuk menggerakkan orang untuk berubah ya, untuk melakukan sesuatu. Jadi sebenarnya malam ni kita ada buat tayangan perdana Mak Kilau. Satu panggung ni kita ambil, dan minggu depan ada siapa nak pergi lagi. Panggung hari ni dah penuh, tapi minggu depan siapa nak pergi beritahu kita record, kita jemput secara apa ni kata orang, ini ni jariah kita untuk bawa kesedaran pada siapa-siapa yang nak lah ya. Itu wajib tengok. Jadi kita harap ini merupakan ejen-ejen perubahan yang Allah aturkan. InsyaAllah kalau kita bersungguh tu, saya yakin. Dan pasal pembaziran ni, makanan buang ni tu, kita nak kena sedarkan balik. Ya. So itulah. Ada apa-apa pertanyaan sekarang? Ya. Yang mana?
Sibuk. Oh, tanah cantik bukan main lagi ya. Kita ada plot-plot yang kita dah buat macam-macam lah sedikit, tapi kita nak ajak ramai lagi. Kekuatan itu daripada ground. Mana mungkin dia nak ada campsite ke, dia nak buat tempat training, nak buat tempat naik kuda, tu semua kita harapkan tu itu. So dia status pertanian. Pertanian. Dah tukar je. Dah mix development. Mix development. Mix development. Tapi sebelum buat kita pakai. Tak, yang ini dia maknanya boleh pakai dulu. Dan sebenarnya Datuk, bukan cerita kau nak masuk je kau kena bayar ni dulu. Tidak, kita ni berjiwa besar. Apa boleh buat, share, apa benda cara, kita datang lah. Tak ada masalah. Dia buat pertanian, kalau nak buat nak beli ikan ke, saya tak tahu, boleh ke tempat. Air terjunnya ada, ini tempat luar biasa. This 15 minit dari PWTC, serendah. Cuba bayar 15 minit ni tu. Serendah. Kita panggil dia BTS, Bukit Tasik Serendah. Dekat Di Serendah. Serendah. Serendah, lepas Rawang. Tapi ada jalan baru sekarang ni, ikut Templer Park, jalan baru Rawang bypass. Jadi tak lalu lagi Pekan Rawang yang sibuk tu kan. Dia ada jalan situ yang jadi 15 minit. Tapi jangan waktu sesak lah, waktu sesak bang. Tak boleh lah. Terpulang pada siapa nak masuk lah. Contohnya tuan ada, kita nak tanam rock melon. Okey, ambil plot ni, tengok macam mana kita buat. Kita nak buat betul-betul, maknanya kita boleh buat. Saya yakin kita boleh buat. Kalau ganja dah ketuk, kita kena dapat lesen dulu lah. Tapi ketua ayam boleh? Marilah itu kita register, kita ada siapa. Dia mungkin kita tahu resource, apa kepakaran dia. Contohnya tak ada apa sekali, mungkin boleh nak buat, ada hati pun tahan dia tu. Apa kepakaran yang kita mencari kepakaran. Pasal baja pun kita boleh buat baja. Tak payah nak beli baja import semua, baja ni import tu. Pasal duit. Tapi tanah tu sesuai untuk tanaman yang mana? Oh, sekali Tanah. saya rasa semua tu ya. Tak ada apa. Ada yang sesuai untuk jagung, ada yang Tanaman pentang lah. Dia tanah tu berbukit-bukit. Durian Kalau ikut dulu padi bukit pun boleh tanam tu. Kan? Padi bukit dulu kan ada padi bukit. Sekarang ni tak ada orang buat sawah aja kan. Dulu ada padi bukit. Tak ada punya benih padi bukit pun ada sekarang ni. Yang bagus. Tanahnya lengkaplah, bukit, rendah, air semua ada. Semua ada ti. Oh, dah dia jalan dah sekarang ni kita nak bersama. Patigasi kita dah buat. Okey, katalah ada orang ni dia nak tanam contoh padi lah. Dia pun ada kepakaran padi. Cuma dia memang tak ada duit langsung untuk ni. Jadi dia boleh daftar dan terus. Oh, itu. Saya boleh tambah Sudah, sikit. kita boleh pakai. Okey, saya tambah sikit. Ya. Baru ni MPN ada mengulurkan dana untuk dana pertanian untuk tanaman sayur-sayuran di keliling rumah. Oh, okey. Okay. Jadi boleh juga mohon dana tu pada grant untuk wujudkan pertanian di sekeliling rumah ataupun program-program macam ni. So kerajaan ada bagilah. Yang ada yang baik juga lah kerajaan buat kali ni. Okay, saya pada program vaksin yang tak apa-apa tu kan. So yang ni kita boleh apply dana ni, grant ni untuk tanaman kontang keliling rumah ataupun tanah yang less than 1 acre. So then kalau saya tak salah lah dalam 20,000 something ada. Dia ada. Kat Oh, masjid pun ada, Masjid kat sekolah. Baru lagi ni, baru lagi. Boleh. Tak apa, Datuk Nizam dia tengah-tengah. Dia tengah-tengah, dia antara kerajaan dengan rakyat. Jadi kalau nak marah dia pun boleh. Yang orang tanam kat Tasik Puteri Pengki Rampas tu. Ya boleh. Kat Tasik Puteri. Tasik Puteri. Yang Rampas. tanah pisai. Rawang. Tulis situ. Ha. Dia tulis situ. Dia coba tanah. Dan itu kita ambil gambar. Kita ambil gambar dia, kita kerja kat dia. Tanah tu bawah siapa tu? Tanah siapa? MPS, Majlis Pembandaran Selayar. Selayar. Tak apalah, kita kerja lah. Dia ayat amat Dia tak ada negeri ni. masalah. Dia negeri ni. Tak ada masalah. Kita ambil gambar Okey dia. je. Dulu mungkin polisi sebelum ni bang. Pasal sekarang ni dia dah cerita pasal makanan dah. Sekarang ni dah jadi bersatu. keperluan untuk dapat untuk makanan ni. Kita dapat
Dia bagi saya, lepas tu bagi orang balik. Ada. Itu dulu. Kita sekarang sedang hadapi krisis makanan. Dia tak boleh buat dah. Kita tak boleh buat dah. Dua benda kita krisis sekarang. Kalau siapa-siapa check dekat luar pun, krisis makanan dan krisis keperluan ubat generik. Tak ada lah. Tapi benda ni tak timbul lagi. Dia akan timbul lah. Panadol tak ada kat luar. Dia stesen minyak. Dia betul agresif tu. Tapi Tengok sekarang. cakap tadi MPS bantu. Tak bantu pun. Sekarang ni, tanah ni, isu tanah ni, kerajaan negeri, saya cadangkan. Masuk dah buat tanam dan apply. So bila dia nak halang, kamu ada surat permohonan. Ada surat permohonan. Surat permohonan. Walaupun dia dulu tak dulu tu belakang Dia dulu. masalah bukanlah. Masalah dia rampas dulu. Baru kita. Tapi memang Guys. dah betul. Bukan sebenarnya di bandaraya dulu saya duduk tu di antara sempadan bandaraya dengan Selangor. Ada tanah kosong, ada nyonya dia pergi tanam dia tempat orang buang sampah. Dia orang buang, dia nak tarik balik. Memang Patutnya tanam tu lebih baik. betul. Jadi bila kita pergi, saya sampai pergi ke bandaraya, pasal apa yang nak buat? Air tak kira tanam. Jadi ini Consider. kita faham dia mungkin tak sampai berita tu lagi. Tapi dengan ada berita-berita ni keluarkan oleh tuan-tuan dan perempuan ni, saya rasa insya-Allah kita bawa perubahan ini. Kita bawa. Dekat sini lah yang sebenarnya macam konsep YPK ni relevan dan penting sekarang. Fikir tu cerita dah lama dah. Apa maksudnya kan, ramai orang yang nak buat, nak bertani dan seterusnya, Tak ada. tetapi mungkin mereka tak tahu bagaimana prosedur, tak follow. You main yalah. masuk tanah orang, kalau tanah kita orang masuk menanam pun kita pemalas kan. Yalah. Jadi dia ada benda-benda macam ni yang mungkin tak dapat ditangani. Tapi tak apa. So we need people like Dato', you have a place dedicated. So now anybody can go here. Sekarang kita boleh tanam kat sini. Tapi dia tentu kan. Tapi kalau kita sebenarnya pun boleh begini. Maknanya kalau nak datang sini pun tak apa. Kita coordinatekan persoalan ni. So kita bawa kepada menteri ke apa benda kan. Betul. Jadi ada satu soalan, kan kita kekurangan makanan ayam. Dan ketum ayam tu boleh tanam. Boleh, Kita nak tak senang. tanam daripada kerajaan sekolah tanam. Tak, memang itu antara saranan kita. Tak masuk akal lagi dah. Siapa-siapa kata nak bagi excuse makanan ayam mahal pasal jagung mahal, memang kita ramai main pukul dia. Patutnya nafas sebab awal lagi kan. Nafas Ya, tapi tak apa. Yang lemah, yang itu kelemahan kita. Jadi kita nak baikkan balik, nak betulkan balik keadaan. Kita nak join yang lagi pun apa. Tak apa, bila macam ni kita akan sediakan kaedah datang ke sini. Pasal kita pun nak tapi juga, kita pun tidak ada upaya datang ke sini, buat appointment kita jumpa apa, kita nak dapat maklumat tadi, dia boleh buat apa, dia nak apa. Kadang-kadang boleh buat, dia tak nak pun ya juga. Apa yang dia boleh cadangkan yang terbaik, apa kepakaran, itu kita nak kita kumpul. Itu penting, itu kerjaan tu perlu. dia nak sign. Alhamdulillah. Buat maknanya sedikit simple tu, jadi kita simpan supaya ia menjadi permulaan kepada usaha kita lah. Kita pun usaha saja, kejayaan kita serah pada Allah. Mungkin ke selepas ni PAM akan jadi macam tadi Dato' ada cakap pasal jawatan kuasa rakyat tu kan, Ya. untuk koordinasi. Krisis Mungkin makanan. ke PPM akan koordinasi tanah-tanah terbiar Betul? seluruh Malaysia supaya boleh dimanfaatkan Right. sepenuhnya lah. Tak, contohnya, ada orang kata, saya nak join jawatan kuasa ni, saya nak bantu. Okey lah. Saya ada ni ke apa-apa jenis bantuan. Pasal ini kita ni jenis krisis yang kita buat segera. Kita tak ada jawapan lagi, tapi kita cari. Dan kita ikhlas, insya-Allah kalau kita ikhlas, kita buat sebaik mungkin. Pasal kita ikhlas kena pegang. Kalau tidak, setan janji dia disesatkan semua kecuali yang ikhlas. Jadi kita kena pegang ikhlas tu. Okey. Tanah ni disediakan oleh tim dan akan diberi khusus dan juga bantuan apa dulu. Itu antaranya. Ni sebenarnya tanah ini pasal kita ada tempat. Contoh kita nak jumpa kat sini berapa orang boleh jumpa. Ni tempat tu pun dah ada. Tempat orang pergi khusus, pergi apa benda. Kalau nak buat sikit-sikit, contohnya ada kawan kata, okey, dia ada tanah 18 hektar dekat Jana Baik. Okey, kita ambil 18 hektar Jana Baik. Okey, ada orang nak mencari nak tanah kat Jana Baik. Jadi kita coordinate. Yang macam ada 2 hektar, 3 hektar. Contoh macam saya kan, kalau saya jumpa dengan Datuk, saya katakan saya nak pajak 100 hektar. Bulanan ke tahunan ke? Kalau saya nak buat mungkin plantation ke, peternakan ke, whatever. So saya akan duduk dengan Datuk, okay, saya akan bayar whatever amount kan, bulanan. Untuk pajakan, tapi 15 tahun tu 30 tahun terpulang lah. Salah satu lah. So, itulah macam that is how the landowner interact dengan peserta. License ataupun pajakan
ataupun whatever nanti yang Datuk mungkin ada package dah lah. Ya, insya-Allah. InsyaAllah. Alright. Thank you. Okay. Okay, Tok, nanti kan Okey. Okey. Kita buka. Okey. So, balik pada Mashimi punya makanan tu, adakah dia satu cara untuk kita campur sekali kita kurang makanan? Ya, salah satunya lah. Berapa lama tahan Mas? Minta Zaki. Berapa lama tahan? Dia satu, berapa lama tahan, berapa kurang daripada berapa. Murah hanya satu. Kalau kau mahal tak payah. Dia bang, kita cadang macam ni. Makan sikit. Kalau mahal susah. Okay. Mashimi ni konsep kita adalah kita nak makanan tu ada nutrisi pada kanak-kanak terutamanya dan juga pada orang dewasa. Jadi kalau kita makan, kadang-kadang kita kena masukkan kos sayur dalam makanan, betul tak? Jadi kadang-kadang harga sayur ni berlainan dengan di sesetengah tempat. Tapi dalam Mashimi, once kita dah ada konsep sayur tu, jadi kita dah tak perlu tambah kos dalam penyediaan sayuran lagi. Dan jumlah nutrisi tu sama macam kita tambah sayur. So dalam kawalan produk ni, kita memang nak produk ni tahan tanpa menggunakan pengawet. Jadi dari segi teknik pembuatan kita, minimum dia boleh bertahan selama 1 tahun dalam simpanan kering macam ni. Dan itu nilai tambah yang mana kita dah tak perlu, orang kata apa, nak tercari-cari lagi. Kalau kita ada bencana, contohnya paling terdekat banjir. Apabila kita sampaikan pada masa banjir ni, nak bagi Maggi sebab mungkin tak sesuai dengan kanak-kanak. Tapi bila diberi Mashimi, semua kanak-kanak dan ibu bapa boleh terima dengan hati yang terbuka. Tak ada pengawet, tak ada MSG, tak ada pewarna, dan bebas daripada mi dengan yang digunakan acid boric, tak ada wax. Jadi dari segi harga yang kita tawarkan kepada pasaran dengan nilai yang ada pada produk itu sebenarnya cukup berpatutan, dan kami dikatakan masih menjual murah daripada harga yang sepatutnya. Dan kalau di Singapura dijual pada harga $7.5 ataupun mencecah RM22 satu kotak. Tapi di Malaysia ni kita jual RM13 harga runcit. Dan untuk pengedar dan juga ejen, mereka dapat harga yang berlainan lah. Tapi sekarang ni masih dijual di online terutamanya. Boleh diakses orang. Okey, ada apa lagi tuan-tuan? Pasal lepas ni kita nak makan mi ni, nak rasa sedap tak sedap. Tak, macam Abang Ibrahim tanya tadi, harga dia macam mana? Ya. Dapur-dapur hati Abang Ibrahim. Okey. Dan alhamdulillah jualan kita banyak disokong oleh pengguna-pengguna online. Terutamanya ibu-ibu bapa di bandar-bandar besar yang mana masa untuk penyediaan makanan untuk anak-anak. Dan kalau hujung minggu nak keluar penat, dia perlukan waktu rehat, mi tarik ni tak perlu nak pergi kat restoran lagi dah. Boleh dapat dan makan di rumah. Dan penyediaan ni cukup mudah. 6 minit dah siap. Bagaimana yang bantu orang luar untuk menjana pendapatan? Jadi mereka yang dah menggunakan produk ni, mereka tahu nilai dan masa, penyematan masa, tenaga, nak potong sayur dah tak perlu. Kalau ada telur, just cukup dengan tambah telur saja. Untuk kanak-kanak mereka tak nak banyak. Dia just nak Mashimi dan ada telur ataupun tak ada telur. Daging, ayam semua dia dah tak minta lah. Dan kita pun ada nutrisi sayur-sayuran seperti kurma. Kita menggunakan garam organik, kita menggunakan semua gula organik. Semua adalah bahan-bahan yang bergrade tinggi. Dan untuk Mashimi kids, khas untuk kids, itu kita utamakan bahan-bahan organik 100%. Jadi saya lepas ni saya nak minta Tok Ki tolong lancarkan juga video komersial kami. InsyaAllah 30 saat saja. Kita sign MOU dulu. Boleh atau kita tak ada formality macam mana tu kita sign. Sign je tu. Saksi 25%. Berapa ekor saksi? Kita kena ambil banyak tanah haram. Saksi. Saksi. InsyaAllah kita doa. Kita doa yang terbaik. Saksi soal lagi. Boleh sama-sama. Tak jadi tu. Jadi
Dia ada orang dulu nak sign up. Alhamdulillah. Dan inilah usaha-usaha ya, kita buat yang terbaik. Pasal kita tidak ada cerita pasal kepentingan, kita nak buat sesuatu, bawa perubahan itu ya. Okey, kita tutup. Sabar. Itu salam tu. Dia dapat? Yang ni satu. Jadi. Okey, terima kasih. Okey. Tutup. Okey, alhamdulillah. Okey, mari kita buat. Mari, mana dia tekan kat mana? Ini pelancaran, ini dia akan keluar dekat. Oh, okey. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita ajak Datuk sekali ambil berkat ni tu. Tok yang ni Datuk kena sekali. Pasal kita nak berkat tu. Okey. Kita senang dapat 2 sekali. Oh, mahal ni. Okey. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana? Ini tu. Oh, ini ada tu. Awak kena buat. Kena menaja kat video. Iyalah. Tapi dia pelan-pelan di situ. Okey, terima kasih semua. Semua dijemput makan macam ni. Kena. Hari ni kita tak ada nasi lemak special macam ni. Risau je. Dia jaga Boleh je. boleh. Ni bagi Abang Ibrahim bagi bawa balik.